Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Ini adalah video perbandingan kamera, 4 buah kamera. Yang pertama adalah Samsung Galaxy Note 20 Ultra, kemudian Apple iPhone 11 Pro Max. Kemudian anda juga ada Samsung Galaxy Note 10 Plus dan yang terakhir adalah Samsung Galaxy S20 Ultra. Sebelum kita tengok sampel gambar, saya nak kongsikan kepada anda spesifikasi ringkas untuk kamera keempat-empat buah telefon yang saya akan uji pada dalam video kali ini. Saya ambil dulu saya punya nota. Yang pertama, Samsung Galaxy Note 20 Ultra. Telefon ni kan dia ada 3 buah kamera belakang. Kamera utama dia ada kamera 108 megapiksel. Ini adalah kamera yang sama yang boleh anda temui pada Samsung Galaxy S20 Ultra. Bezanya dekat Note 20 Ultra ni dia tak ada space zoom. Jadi dia hanya boleh pergi sehingga 50 kali zoom. Berbanding dengan S20 Ultra dia boleh pergi sehingga 100 kali zoom. Kemudian dekat Note 20 Ultra juga ada 2 buah kamera 12 megapiksel. Satu untuk telefoto, katanya ada zoom optical 4 kali dan satu lagi adalah 12 megapiksel ultra lebar. Untuk selfie dia ada kamera selfie 10 megapiksel sama macam Samsung Galaxy Note 10 Plus. Pergi pada Note 10 Plus pula. Note 10 Plus ni dia punya kamera depan 9 megapiksel kan. Belakang dia ada 3 buah kamera. Yang pertama adalah kamera 12 megapiksel, kamera biasa. Kemudian kamera telefoto 12 megapiksel juga dan kamera ultra lebar 16 megapiksel. Dia ada kamera tambahan, kamera 3D TOF sama macam yang ada pada Samsung Galaxy S20 Ultra. Kamera 3D TOF ni kan gunanya hanya untuk tentukan kedalaman medan. Sangat berguna bila anda ambil gambar portrait yang ada gambar kabur dengan subjek tajam tapi dia punya background tu kabur lah. Apple iPhone 11 Pro Max. Dia ni unik sikit sebab kesemua kamera, tak kira lah kamera belakang, kamera depan ada sensor 12 megapiksel. Kat belakang ada 3 buah kamera. Kamera biasa, kamera telefoto dan kamera ultra lebar. Kat depan ada satu kamera 12 megapiksel. Yang terakhir, Samsung Galaxy S20 Ultra. Dia ada kamera 18 megapiksel seperti yang saya katakan tadi. Kemudian kamera telefoto 48 megapiksel. Dia juga ada kamera ultra lebar 12 megapiksel dan satu kamera 3D TOF. Untuk selfie, dia ni ada kamera yang ada bilangan megapiksel paling tinggi iaitu 40 megapiksel. Kita pergi kepada kategori yang pertama iaitu portrait. Dalam kategori ini kan saya ada ambil 2 jenis gambar. Yang pertama menggunakan kamera biasa, yang kedua menggunakan kamera telefoto. Apa yang saya nak tengok dalam gambar portrait? Yang pertama dia punya skin tone. Warna kulit adakah sama macam dunia sebenar atau tak? Dan yang kedua adalah macam mana kamera ni dihasilkan bokeh yang cantik. Jom kita tengok kepada sampel yang pertama. Ini saya ambil gambar gunakan kamera biasa. Jadi bila saya pacak kamera tripod atau kamera, dia punya subjek tu memang dekat sangat dengan kamera sebab dia punya sudut pandang dia agak luas. Saya tak suka sangat gunakan kamera biasa ni untuk ambil gambar portrait sebab kalau anda tengok dia punya subjek ni kan nampak bulat, nampak gemuk lah, terutama pada bahagian hidung. Semuanya nampak hidung besar. Daripada segi skin tone, saya sangat sukakan skin tone yang ditonjolkan oleh iPhone 11 Pro Max. Dia punya warna dia sama macam dunia sebenar. Tapi daripada segi ketajaman, saya sukakan Galaxy Note 20 Ultra. Yang ada kamera selfie 40 megapiksel, saya tak nampak pun beza. Kecuali bila anda zoom banyak-banyak kali, baru anda boleh nampak beza. Kalau secara mata kasar, tak nampak sangat beza. Daripada segi bokeh kan, semua kamera dihasilkan kesan bokeh yang hampir sama kualiti. Jadi tak ada masalah kat situ. Kita pergi kepada set yang kedua iaitu gambar portrait menggunakan kamera telefoto. Kamera telefoto ni kan sangat sesuai untuk ambil gambar portrait sebab subjek akan nampak lebih semula jadi. Tak nampak gemuk dan tak nampak kurus sangat. Macam betul-betul lah macam dunia sebenar. Daripada segi skin tone, iPhone 11 Pro Max kekal skin tone yang sebenar. Kemudian dia punya bokeh pun cantik sama macam kamera-kamera lain. Daripada segi ketajaman kan, tengok kat baju saya ni. Kat iPhone lagi tajam. Berbanding dengan ambil contoh Note 10 Plus ni kan, dia dah hilang butiran. Ke S20 Ultra pun saya saing saja dengan Note 20 Ultra. Bokeh semua cantik, tak ada masalah. Tapi kan bila saya lakukan ujian yang agak saintifik, macam tu kan,
Ni bukan saya saja tau, ni saintifik tau. Macam mana nak tengok macam mana kamera asingkan subjek iaitu saya daripada background. Semua kamera, semua telefon dia berjaya kecuali iPhone Pro Max. Kalau saya boleh tunjukkan anda dekat bahagian ni. Saya zoom. Nampak? Dia agak terkantoi sikit. Tapi itu bukan masalah besar pun sebab dia gunakan teknologi AI. Bila anda ambil gambar banyak-banyak kali dia akan belajar. Lama dia pandai lah tu nak asingkan. Kemudian kita pergi kepada kategori seterusnya iaitu selfie. Saya ambil gambar selfie ni kan, pegang kamera macam tu lah, jarak lebih kurang satu lengan tangan tu. Apa yang nak saya tengok adalah yang pertama macam biasa, kalau ambil gambar muka mestilah skin tone, dan yang kedua dia punya ketajaman dia. Kita tengok yang pertama, Note 20 Ultra ni macam ada beautify yang terlampau sangat. Saya nak beritahu anda yang sebelum saya ambil gambar ni, semua telefon ni kan saya dah reset dia punya setting kamera dia kepada default. So ini adalah gambar yang akan dapat. So ini adalah gambar yang anda akan dapat bila anda lancarkan kamera dan terus gambar tanpa lakukan apa-apa setting. So tengok muka dia ni terlalu licin, flawless. Sama macam dekat S20 Ultra dengan Note 10 Plus. Cumanya dia punya intensity dia kurang daripada Note 20 Ultra. iPhone 11 Pro Max macam biasa berjaya. Nampak dia punya skin tone dia, butiran dia cantik. Macam dunia sebenar. Okay, bagus iPhone. Kemudian kategori yang ketiga iaitu zoom. Dalam kategori ni kan, saya pacakkan kamera, kemudian saya ambil gambar menggunakan first kamera wide angle ultra lebar, kemudian pergi ke kamera biasa satu kali, kemudian zoom ke 2 kali, kemudian yang terakhir adalah saya zoom semaksimum yang mungkin untuk tengok dia punya ketajaman. Lepas tu dia punya white balance, merentasi semua focal length, adakah sama, konsisten ataupun tidak. Kita tengok pada set yang pertama, ultra lebar ni kan, macam biasalah kamera mahal, mestilah gambar dia cantik. Dia punya dynamic range pun luas, tak kira, tak mengenal kamera, semuanya cantik. Warna daripada Samsung agak suam jika dibandingkan dengan iPhone 11 Pro Max ni. Tapi kalau nak katakan sama macam dunia nyata, iPhone Pro Max ni hampir sama sewaktu saya berada dekat tempat kejadian. Lepas tu saya perasan juga yang iPhone 11 Pro Max kan, dia ada sudut pandang dia lagi luas daripada kamera Samsung. Tengok ada lagi banyak landscape yang masuk. Kemudian kita balik kepada satu kali zoom. Zoom satu kali ni, kalau anda tengok dekat S20 Ultra dengan S20 Ultra wide angle dengan S20 Ultra yang sudut biasa ni, konsisten dia punya dynamic range dia kurang berbanding dengan yang lain. Kalau nak tengok, anda dapat tengok dekat pokok ni lah. Saya bagi contoh pokok ni kan, dia gelap berbanding dengan S20 Ultra. Mungkin sebab time tu mendung kot, sebab yang lain-lain ada cahaya terang. Tapi saya lebih kuat katakan yang dynamic range pada S20 Ultra ni agak sempit lah. Lain-lain tak ada masalah, tajam okey. Kemudian zoom 2 kali. Yang ni kalau anda perasan kat S20 Ultra ni dia punya zoom ni terlebih sikit sebab dia ada zoom optical yang lebih jauh berbanding 3 kamera yang lain. Lepas tu dynamic range, tengok kat Note 10 Plus dengan S20 Ultra, anda boleh nampak awan yang berwarna biru. Berbanding dengan iPhone Pro Max ni dia macam malas kot, dia bagi je warna putih dekat bahagian awan. Pada dynamic range okey, tak ada masalah, tajam pun okey. Yang terakhir kita pergi zoom maksimum. Zoom maksimum ni memang beza ketara. Zoom paling maksimum kan dekat Galaxy S20 Ultra sebab dia ada space zoom kan, anda boleh pergi jauh, masuk dalam, boleh nampak besar-besar P5/16. Dekat Note 20 Ultra sebab dia tak ada space zoom, dia hanya boleh pergi 50, dia punya hasil dia macam tu lah, tapi tetap tajam. Untuk iPhone 11 Pro Max dengan Galaxy Note 10 Plus, dia boleh pergi sehingga 10 kali zoom digital. Jadi hasil dia macam ni lah. Bezanya 11 Pro Max ni lebih tajam berbanding Note 10 Plus. Tahniah iPhone. Kemudian kategori yang seterusnya, gambar makro. Nak kata makro pun tak sangat. Bila saya ambil gambar tu kan, saya letak kamera ni serapat mungkin dengan subjek. Dalam set saya ni adalah subjek bunga lah. Saya nak tengok dia punya warna dengan ketajaman. Waktu saya ambil gambar ni, cahaya memang terang lah, so tak ada masalah dengan pencahayaan. Pergi kepada Note 20 Ultra, dia punya warna dia dengan berbanding dengan Galaxy yang lain kan, lebih kurang sama je. So saya boleh rasakan dia gunakan algoritma yang sama. Ketajaman pun hampir sama, apatah lagi dia punya dynamic range, semua macam sama. Yang beza dekat iPhone ni, iPhone dia punya white balance dia lebih suam. Lebih suam sama macam kat kategori zoom tadi lah. Dan saya nak katakan yang warna pada iPhone 11 Pro Max ni
lebih sama dengan dunia sebenar. Tapi saya tak tahu kenapa kat Galaxy ni kan, tiba-tiba dia gunakan profil warna yang sejuk. Sedangkan yang kat tadi tu, dia macam suam-suam juga. Salah. Yang ni kategori yang mesti paling banyak dapat tumpuan, iaitu gambar malam. Gambar malam pun saya gunakan kamera ultra lebar dengan kamera biasa untuk ambil gambar. Dan kamera yang ada night mode saya turn on kan. Ini adalah gambar, sampel gambar yang saya ambil dengan kamera ultra lebar untuk setiap telefon. Dekat iPhone 11 Pro Max, dia punya kamera ultra lebar dia tak ada fungsi night mode. Jadi hasil dia memang kalah teruk dengan telefon Galaxy yang lain. Antara Galaxy pula, semua kamera dia ada night mode. Jadi hasil dia macam inilah, cantik. Cantik, tapi saya tak tahu kenapa hasil gambar antara Galaxy pun ada beza dia. Saya bagi contoh dekat Galaxy Note 10 Plus kan. Tengok, anda nampak dia punya noisy kat sini. Dia macam gunakan ISO yang tinggi lah. Dekat Galaxy Note 20 Ultra kan, nampak cantik, tak ada noisy. Dekat S20 Ultra, gelap terlebih gelap, tak tahu kenapa. Untuk kategori ni yang paling cantik saya pilih S20 Ultra, Note 20 Ultra dengan Note 10 Plus sebab dia punya dynamic range dia yang luas. Dynamic range yang luas sebab nampak dekat bahagian dinding, boleh nampak butiran-butiran. Yang dekat gambar ini tak ada nampak, kat sini pun tak ada nampak. Ini menggunakan kamera satu kali zoom. iPhone 11 Pro Max ada night mode. So nampaklah dia punya beza dia berbanding dengan ultra lebar tadi. Tapi dia masih tak boleh lawan Note 20 Ultra daripada segi dynamic range. Tengok kat sini. Boleh nampak pokok kat sini tak ada. Tapi kat highlight, dua-dua cantik. Dan yang lain-lain pun tak ada masalah. Kemudian ada satu lagi kategori yang saya nak sentuh. Keempat-empat video ni diambil dalam resolusi 4K pada frame rate 30 frame per second. Anda boleh lihat semuanya ada video stabilization yang baik. Tapi saya nak sentuh pada Galaxy S20 Ultra. Dia punya jittering dia lebih berbanding 3 telefon yang lain. Jittering yang saya maksudkan adalah dia punya bila saya langkah, dia punya gegaran ke atas ke bawah dalam 4CZ tu lebih ketara. Yang paling baik saya nampak ialah Note 20 Ultra. Kemudian iPhone 11 Pro Max dengan Note 10 Plus ni dia kongsi pada kedudukan yang sama. Itu saja untuk video kali ini. Apa pendapat anda? Adakah Galaxy Note 20 Ultra ni jauh lebih baik daripada 3 buah telefon yang saya uji dalam video kali ini? Turunkan pendapat anda dalam ruangan komen nanti. Macam biasa, share lah video ini dengan kawan-kawan anda. Subscribe dan jangan lupa juga untuk ikuti kami selain kat YouTube, di Facebook, Instagram, kemudian di Twitter. Lepas tu anda nak saya comparekan Note 20 Ultra ni dengan telefon mana lagi? Itu turunkan cadangan anda dalam ruangan komen nanti. Saya jumpa anda lagi dalam video saya yang seterusnya. Bye!